Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaAllah, la yasukul khairullahi. Bismillah, masyaAllah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaAllah, ma kana bikum min ni'matin faminallahi. Bismillah, masyaAllah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima aghliq wal khatimi lima sabaq, ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوانا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. Amal ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah limpahkan kurnia dan rahmat sehingga kita dapat untuk menghadiri pada kuliah pada malam ini. Jadi pada malam ini ada kelainan sikit, iaitu saya mungkin malam ni tak baca hadis lah, tapi saya nak baca sedikit tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang saya kupaskan dan saya ringkaskan, yang diambil daripada kitab Al-Anwarul Bahiyah, iaitu kitab Al-Alama Al-Sayyid Al-Arif Billah Al-Muhaddis Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, yang berkenaan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi pada malam ni ada kelainan sikit lah. Jadi kita ambil berkah tuan-tuan dan puan, sebab kita pun dah akhir Rejab dah, kerana Isra wal Mi'raj itu hari Khamis jatuh pada hari Khamis. Jadi insya-Allah taala kita baca sedikitlah ringkasan yang saya buat ringkas daripada kitab Anwarul Bahiyah, iaitu kitab yang dikarang oleh seorang ulama tasawuf daripada Kota Mekah, yang merupakan seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, bermazhab dengan mazhab Maliki dan juga berakidah dengan akidah Asy'ari dan juga Al-Maturidi, sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah kita di Malaysia. Jadi insya-Allah taala ringkasan kita baca daripada kitab Anwarul Bahiyah, tuan-tuan dan puan. Jadi kita kena tahu, setiap tahun tuan-tuan dan puan kita ulang peristiwa ni, ataupun kita ulang sebut tentang Isra wal Mi'raj, tuan-tuan dan puan. Untuk apa? Untuk kita mengetahui peristiwa ni adalah peristiwa yang sangat agung yang pernah berlaku dalam hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendak kita tahu bahawasanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan hanya saja untuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hanya juga salah satu hadiah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala sebutkan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah, Maha suci Allah yang telah mempergerakkan akan hamba-Nya, telah memperjalankan akan hamba-Nya. Kalau kita tengok pada ayat ni, Allah Subhanahu wa taala tu mulakan ayat ini dengan Allah Taala sebut subhana. Allah Taala sebut subhanallazi asra. Segala puji ataupun Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala memulakan taqdis akan dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Maka para ulama menyatakan pada ayat ini juga Allah Ta'ala telah menyucikan diri Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama seperti makhluk. Jadi apabila peristiwa Isra wal Mi'raj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah, iya, tetapi bukan menandakan Allah Ta'ala itu berada di atas arasy, dan Allah Ta'ala itu tak duduk di atas arasy. Maka kata Imam Sirajuddin Dimashqi dalam kitab Haul Isra wal Mi'raj, dia kata lihat pada ayat ini, Allah Ta'ala mentakdiskan dirinya, zatnya, dirinya Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Ta'ala sebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Maha suci Allah. Allah mensucikan, yakni tidak sama sedikit pun seperti makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala sebut, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada yang seumpama, serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah Ta'ala itu bukan duduk di atas arasy. Maka di sini dalil menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak duduk di atas arasy, tidak duduk di atas arasy. Dan itu Ustaz, dan Nabi SAW naik ke langit itu kata lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijawab oleh ulama. Dijawab oleh ulama, di antaranya dijawab oleh Imam Abdullah Sirajuddin Ad-Dimashqi, seorang mufassir daripada negeri Syam. Dia kata apa? Dalam maksud subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, Allah Ta'ala itu bukan duduk di atas langit. Allah Ta'ala itu bukan duduk di atas arasy. Tetapi tempat itu, yakni tempat Sidratul Muntaha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ, adalah tempat yang layak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, dan bukan menandakan Allah ada dekat situ. Bukanlah Allah Ta'ala itu berada dekat situ. Jadi Nabi SAW berada di Sidratul Muntaha disebut untuk melihat Allah. Di situlah tempat untuk Nabi SAW melihat Allah, dan bukan menandakan Allah berada dekat situ. Nampak tak? Jadi itu dikatakan Imam Sirajuddin Ad-Dimashqi. Nampak tak? Jadi itu dikatakan. Jadi Nabi SAW melihat Allah, ia melihat Allah, tetapi tempat itu adalah tempat untuk Nabi SAW melihat Allah, dan bukan menandakan Allah berada di situ. Allah Ta'ala turun daripada arasy, kemudian pergi ke Sidratul Muntaha. Tidak, bukan macam tu dikatakan oleh para ulama. Kerana tak layak bagi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu li hawadis. Allah Ta'ala itu berselisih ataupun bersalahan dia dengan mana-mana makhluk, benda yang baharu. Jadi Allah Ta'ala itu bukan berada di atas arasy. Maka Allah Ta'ala sebut subhana. Awal-awal lagi Allah dah sebut. Jangan kita salah faham. Mengatakan Allah Ta'ala berada di arasy. Kemudian kita tengok Allah Ta'ala sebut subhana. Kata para ulama, di antaranya di dalam tafsir Imam Abdullah Sirajuddin Ad-Dimashqi, dikata apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut subhana. Subhana ni salah satu Allah Sallam Muhammad, salah satu kalimah yang digunakan lita'ajjub, untuk mengkagumkan satu perkara tersebut. Maka kata para ulama, apabila Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala menggunakan subhana, menandakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena kagum peristiwa. Jadi bila datang peristiwa Isra Mi'raj, jangan kita sekadar Isra Mi'raj. Kita kena ada rasa kagum. Sebab apa? Sebab ianya salah satu peristiwa yang sangat-sangat besar bagi Nabi SAW dan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa tersebut terkandung dengan peristiwa perjalanan Nabi SAW pada tempat-tempat yang suci. Nanti saya akan sebutkan, daripada Masjidil Haram Nabi SAW ziarah ke tempat-tempat yang suci, Zatun Nakhla, kemudian Baitul Lahab, kemudian singgah lagi tempat-tempat Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah di Tur Sina, sampailah tempat-tempat yang lainnya seperti Kasibul Ahmar dan sebagainya, sampai ke Masjidil Aqsa. Dan begitu juga Nabi SAW naik ke langit. Sebelum naik ke langit, Nabi SAW melihat peristiwa-peristiwa azab-azab yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu semua memberi pengajaran dan hikmah, faedah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab tu kita kena takjub. Jangan kita dengar Isra wal Mi'raj, tapi kita tak ada rasa takjub. Jadi sebab tu Allah kata subhana. Sebab tu apabila kita melihat satu kebaikan, melihat satu keindahan, Nabi ajar kepada kita, katakanlah Masya Allah, Subhanallah. Lihat yang indah, Subhanallah. Lihat yang mengkagumkan kita, katakan Masya Allah. Jadi begitulah peristiwa Isra Mi'raj, Allah menyatakan subhana, iaitu lita'ajjub. Untuk kita ni sebagai umat Islam, kagum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanallazi asra. Allah Ta'ala yang memperjalankan asra. Maka kata ulama, asra ini salah satu fi'il yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan memperjalankan.
Maka kata ulama, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Asra, yang memperjalankan hamba, bukanlah dengan kudrat Nabi, tetapi dengan kudrah Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu Allah kata asra, yang memperjalankan. Nampak tak? Yang memperjalankan akan Nabi, bi'abdihi, akan hamba. Maka kita lihat daripada kalimah hamba, Allah Subhanahu wa taala sebut dengan sifat ubudiyah, kehambaan. Dan Allah Taala sebut bi'abdihi, dengan hambanya, diidafahkan kepada dhamir tersebut, hi itu Allah. Bi'abdihi, maka kata para ulama, tidaklah satu makam ataupun satu sifat yang paling sempurna, yang paling mulia daripada makam kehambaan. Jadi sebab tu kata setengah para ulama, perjalanan Isra wal Mi'raj itu sebenarnya adalah maqamat para hamba. Jadi saya akan sebutkan langit pertama, langit kedua, itu dibahas para ulama. Untuk kita ni mengenal Tuhan kita, nak kenal Tuhan kita dalam peristiwa Mi'raj, itu adanya perasaan hamba. Baru kita boleh kenal. Kalau kita sombong kepada Allah, kita takabur kepada Allah, takkan kita kenal. Nanti saya akan bahaskan. Itu disebutkan. Jadi sebab tu kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala itu sebut dalam pelbagai ayat yang lain, Allah Taala menyatakan tentang kelebihan. Kalau Allah Taala nak menyatakan, nak berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan sebut hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai seorang hamba. Tengok dalam surah Kahfi, Allah kata alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi kitab. Nampak tak? Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi kitab. Allah Taala lah yang telah menurunkan akan kepada hamba-Nya akan kitab. Nak beri satu yang mulia ni, Allah Taala sebut hamba, Allah tak sebut nama. Nak katakan semulia-mulianya maqamat adalah kehambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Begitu dikatakan. Maka para ulama menyatakan Nabi SAW itu dapat meraih kemuliaan kepada Allah Ta'ala itu atas dasar sebab apa? Sebab dia adalah manusia yang paling hamba, mengabdikan diri dia kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW itu Sayyidul Abidin. Dia adalah penghulu kepada segala hamba-hamba ahli ibadah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu Nabi SAW dapat maqam ini. Maka disebutkan sebagai bi'abdihi. Maka disebutkan bi'abdihi lailan. Allah Ta'ala menyatakan asra bi'abdihi lailan, yang memperjalankan hamba-Nya itu ketika waktu malam. Nampak tak? Lailan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bergerak itu dalam keadaan waktu yang sangat tinggi. Lailan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala menyatakan sebut pada waktu malam. Allah Ta'ala sebut hari, Allah Ta'ala sebut malam. Bermaknanya perjalanan Nabi SAW itu begitu cepat. Sehingga dalam satu riwayat, memang ada riwayat menyatakan berlaku Isra' al-Mi'raj, itu Nabi SAW berada di rumah Ummu Hani. Jadi ketika itu, Allahumma salli Muhammad, Nabi SAW pergi Isra', Ummu Hani terjaga, lihat Nabi tiada. Dan ketika itu dapat merasakan masih panas lagi tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian Nabi SAW pulang. Begitu cepat. Nak mengatakan. Jadi di sini nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahawasanya Nabi SAW pergi ke Isra' Mi'raj itu bukanlah waktu yang lama. Jadi sebab Allah Taala sebut lailan, pada waktu malam. Ai qit'atun ataupun bid'atun minal lail. Sebahagian daripada begitu cepat. Sebelum subuh Nabi SAW dah sampai ke bumi. Bayangkan tempat-tempat yang kita nak pergi. Kita kalau hari ni nak pergi ke satu tempat yang jauh, berjam-jam, sampai pagi, esok bangun, tak sampai-sampai lagi. Tidur lagi, bangun lagi, tak sampai-sampai. Bila nak sampai? Kan? Nabi SAW itu Allah Ta'ala sebut lailan. Dalam keadaan waktu malam yang singkat. Jadi itu Allah Ta'ala sebutkan. Nampak tak? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram. Jadi dia hanya berlaku pada masjidil haram. Jadi berlaku Isra' al-Mi'raj ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih berada di kota Mekah.
Maka para ulama menyatakan, tuan-tuan dan puan-puan, para ulama menyatakan bahawasanya ianya berlaku sebelum hijrah. Dan ini ittifaq para ulama. Bersependapat ulama, semua pendapat ulama menyatakan ia berlaku sebelum hijrah. Bukan setelah hijrah, setelah Nabi SAW berada di Madinah. Cuma para ulama berselisih pendapat bilakah ianya berlaku, waktu tahun bilakah. Jadi Nabi SAW duduk di Kota Mekah selama 13 tahun. Jadi sebab dalam 13 tahun tu, tahun berapa Nabi SAW pergi Isra' Mi'raj sini, berlaku Isra' Mi'raj. Itu saja yang berselisih pendapat. Maka ada dua pendapat para ulama yang menyatakan, saya ringkaskan, iaitu ianya berlaku 1 tahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum hijrah, yakni ketika Nabi SAW pulang daripada Taif. Jadi berlaku peristiwa yang dipanggil peristiwa Amul Huzun, tahun kesedihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tahun tersebut wafatnya pakcik Nabi SAW, Abi Talib, dan begitu juga isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Nabi SAW pergi berdakwah kepada penduduk Taif dengan berharap supaya Nabi SAW pergi ke penduduk Taif, pembesar-pembesar Taif beriman kepada Allah, tetapi ternyata tidak. Nabi SAW diperlakukan dengan begitu buruk sekali, sehinggalah nampak tak Nabi SAW itu sangat sedih dengan peristiwa yang berlaku, sehingga disebut dalam kitab Rahiqul Makhtum, berlaku tahun itu dipanggil sebagai tahun kesedihan baginda ataupun Amul Huzun, tahun kesedihan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW bersedih. Ada setengah ulama disebutkan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syekh Munir, dikatakan dalam ringkasan Isra' al-Mi'rajnya yang ditulis oleh Syekh Munir, menyatakan beberapa pendapat ulama menyatakan berlakunya Isra' al-Mi'raj oleh kerana Nabi SAW dipujuk oleh Allah. Setelah Nabi SAW merasa kesedihan yang amat, iaitu kewafatan isterinya tercinta, pakciknya yang tercinta, begitu juga dia dihalau oleh penduduk Taif. Maka berlakulah peristiwa Isra' Mi'raj untuk Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyatakan satu faedah, begitulah seorang hamba apabila dia itu nak dekat pada Allah, nak menjadi dia orang yang dikasihi oleh Allah, dia pasti diuji dulu. Barulah dia akan menaik makam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita boleh ambil ibrah faedah daripada peristiwa tersebut. Jadi berselisih pendapat ulama. Yang pertama iaitu setahun sebelum hijrah, yang kedua iaitu 5 tahun sebelum hijrah. Dan begitu juga bilakah berlakunya, disebutkan iaitu berlaku pada bulan Rajab, atas pendapat masyhur kebanyakan para ulama. Masyhur di sekian pandangan ulama menyatakan ia adalah pada bulan Rajab. Bila? 27 Rajab. Jadi ianya berlaku pada 27 Rajab. Dan ada ulama berpendapat pada bulan Ramadan, ada para ulama berpendapat pada Rabiul Awal, ada juga pendapat. Jadi 3 pendapat. Dan berlaku bila? Dan sepakat ulama ianya berlaku pada hari Isnin. Maka satu-satu faedah disebut oleh Syekh Muhammad Maliki, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua hari-hari kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari Isnin. Adalah hari Isnin. Hari Isnin disebut oleh Syekh Muhammad Maliki adalah hari kelahiran bagi Nabi. Dia juga adalah hari yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW menjadi Nabi pada 40, maksudnya diberi wahyu. Dan para ulama dulu menyatakan Nabi SAW itu dah menjadi Nabi sejak Nabi Adam itu masih lagi menjadi tanah. Kerana ada riwayat ketika mana seorang sahabat tanya, mata kunta nabiyan, wahai Rasulullah, bila kamu jadi Nabi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nabiyan wa Adam bainal turabi bainal ruhi wal jasadi, atau kama qala. Kata Nabi SAW, dahulu aku telah pun menjadi Nabi sejak Nabi Adam itu masih lagi di alam ruh, dan juga belum masuk ke dalam jasadnya, di antara pertengahan, baru nak ditiup, belum lagi diciptakan. Nampak dah Nabi SAW sudah pun menjadi Nabi. Tapi yang dimaksud di sini, Nabi SAW mendapat wahyu. Nabi SAW mendapat wahyu itu ketika umur 40 tahun. Pada hari Isnin.
Dan begitu juga Nabi SAW berhijrah pada hari Isnin. Begitu juga wafat baginda Nabi SAW pada hari Isnin. Dan begitu juga Nabi SAW itu nampak tak naik Isra wal Mi'raj pada hari Isnin. Maka pada hari Isnin ni salah satu faedah disebut oleh ulama bahawasanya hari kemuliaan pada baginda Nabi SAW. Sebab itu kita bila pada hari Isnin kita kena gembira. Gembira dengan macam mana? Ikut sunnah Nabi SAW. Mana Nabi SAW sering berpuasa pada hari Isnin. Ditanya pada Nabi SAW, kenapa kamu puasa ya Rasulullah pada hari Isnin? Kata Nabi SAW, zaka yauma wulidtu. Pada hari tersebut adalah pada hari aku dilahirkan. Dilahirkan. Jadi sebab tu Nabi SAW berpuasa. Jadi sebab tu sunat kita puasa Isnin Khamis. Itu merupakan daripada Allahumma salli Muhammad, daripada hari kemuliaan baginda Nabi SAW. Kemudian satu faedah yang saya sebutkan secara ringkas, bahawasanya Syekh Muhammad Maliki menyebutkan dalam firman Allah Subhanallazi asra bi'abdihi. Maka disebut di sini satu faedah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan akan hamba-Nya. Nampak tak? Maka perjalanan hamba yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perjalanan yang hakiki. Maksudnya berserta jasad dan juga ruh. La manaman, dan bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi itu dalam keadaan tidur. Kenapa? Kerana ia disokong dalam salah satu ayat yang lain dalam surah An-Najm. Ayat yang ke-17, Allah Ta'ala sebut, Ma zaghal basaru wa ma tagha. Maksudnya apa? Tidaklah Nabi SAW itu, nampak tak? Allahumma salli Muhammad, melihat sesuatu, terlepas daripada sesuatu yang dilihatkan, yang diperintahkan oleh Allah untuk melihat. Pada peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut, wa ma tagha, dan tidak ada yang melampau. Maksudnya Nabi SAW tidak melihat kecuali apa yang diperintahkan, yang disuruh oleh Allah ataupun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Muhammad Maliki pada ayat ini secara zahir telah pun jelas bahawasanya Allah Ta'ala menyatakan tentang ra'a. Allah Ta'ala sebut ma zaghal basara wa ma tagha. Dan tidaklah Nabi SAW itu nampak tak dia Allah Muhammad terlepas pandang dan juga tidaklah melampau. Maka Nabi SAW memang teliti melihat dengan mata kepala Nabi SAW. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Maka ini dalil juga. Maksudnya apa? Iaitu Nabi SAW telah pun melihat. Nampak tak? Min ayatihi, daripada kebesaran-kebesaran Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala al-kubra, yang besar-besar. Maka itu dikatakan, maka kata Syekh Muhammad Maliki, la manaman. Jadi kalau bukanlah Nabi SAW itu bermimpi, katanya. Nampak tak? Sebab itu disokong juga dalam riwayat tadi saya katakan, Ummu Hani melihat Nabi SAW tiada. Tiba-tiba hilang Nabi SAW. Maka di situ juga tuan-tuan dan puan menyatakan Nabi SAW memang pergi jasad dan juga ruh. Kalaulah Nabi SAW pergi hanya ruh saja, pasti Ummu Hani nampak Nabi SAW masih tidur. Nampak tak? Maka itu dikatakan. Dan yang paling tuan-tuan dan puan, yang di antara hujah lagi yang kuat secara akli, yang tadi itu secara nakli Al-Quran. Adapun secara akli itu, kenapa orang-orang Quraisy apabila Nabi SAW sudah kembali daripada Isra al-Mi'raj, Nabi SAW cerita kepada orang Quraisy tolak. Orang Quraisy katakan tak masuk akal, dia kata Nabi SAW ni gila. Sampai kan mereka beritahu pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kau percaya tak sahabat kau mengatakan dia pergi jumpa Tuhan dia, pergi Masjid Al-Aqsa, kemudian pergi jumpa Tuhan dia kat langit. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata, kalaulah Nabi Muhammad itu mengatakan dia pergi jauh daripada itu, kau percaya. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar ni dikenali sebagai Al-Siddiq, sentiasa membenarkan Nabi SAW. Walaupun dia belum dengar daripada telinga Nabi, daripada lisan Nabi SAW, hanya baru dengar daripada orang Arab Quraisy. Tapi dia jawab macam tu. Maka kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Maliki mengatakan cukup secara akli menyatakan memang Nabi SAW naik kepada jasad. Kalaulah naik dalam keadaan manaman, yang ini dalam keadaan mimpi, nescaya orang-orang kafir Quraisy tak pertikai. Alah, mimpi je pun. Relax kan? Tapi kenapa mereka pertikai? Kenapa mereka pertikai? Ada mereka menistihza Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukti, minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 bukti dan sebagainya. Nampak tak? Nanti kita akan sebut pada akhir. Jadi Nabi SAW akan tunjuk bukti-bukti tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini dalil-dalil bahawa Nabi SAW itu melihat dengan kepala mata Nabi SAW. Jasad dan juga ruh Nabi SAW pergi ke Isra' dan juga Mi'raj, naik ke langit. Itu dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi berlakulah Isra' wal Mi'raj. Jadi itu pada ayat yang saya nak tafsirkan, yang disebutkan oleh ulama dan tafsiran-tafsiran ulama secara ringkas saya sebutkan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan berlakulah Isra'. Ianya berlaku Isra'. Isra' ni maksudnya perjalanan Nabi SAW menuju Al-Aqsa. Sebab itu disebut nampak tak, alladhi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Dialah yang memperjalankan kepada hamba-Nya pada waktu setengah malam, sebahagian malam. Nampak tak, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu panggil Isra'. Jangan keliru, Isra' ni perjalanan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Ataupun Mi'raj, itulah perjalanan daripada Masjidil Aqsa kepada apa? Kepada langit. Naik langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, sampai kepada syurga, sampailah kepada Sariful Aqlam, sampai kepada Sidratul Muntaha. Sampai situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW apabila berlaku tersebut, dalam satu hadis Nabi SAW kata apabila permulaan tu, maka ketika itu Nabi SAW mengatakan bainama ana naim, apabila aku sedang di antara tidur. Nampak tak, di antara tidur maksudnya Nabi SAW dah sedar. Ketika itu tiba-tiba datangnya malaikat. Id ata'atin, maka datanglah malaikat. Nampak tak? Itu datang dalam riwayat malaikat Jibril, malaikat Israfil. Datang pada Nabi SAW dalam keadaan mengejut. Maka satu faedah disebut oleh Syed Muhammad Ali Maliki, Nabi SAW ni antara Nabi yang kalau dapat peristiwa sesuatu yang besar, pasti dalam keadaan mengejut. Tiba-tiba. Berbeza dengan Nabi-Nabi dulu. Kebanyakan Nabi-Nabi dulu, Allah Ta'ala persiapkan mereka sebelum nak dapat satu benda yang dahsyat, seperti Nabi Musa. Itu Nabi Musa AS itu sebelum dia nak munajat kepada Allah Ta'ala, sebelum dia boleh wa kalamallahu Musa takliman, kata Allah, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Sebelum nak dapat bicara langsung dengan Allah Ta'ala ni, Nabi Musa AS itu dah dipersiapkan selama 30 hari. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyri fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Nampak tak? Maka dan kami telah mempersediakan akan Nabi Musa AS 30 malam. Nampak tak? Dan kami sempurnakan dengan 10 malam tersebut, itu miqat dengan Tuhan dia. 40 lailatan. Nanti Allah Ta'ala sediakan 30 hari dulu, munajat, banyak zikir, tasbih dan sebagainya. Cukup. Maqam Nabi Musa baru boleh berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Musa. Adapun Nabi SAW cara menuju. Sebab itu dikatakan dalam hadis zahir ini, bainama ana naim, apabila aku sedang tidur, antara aku nak tidur ni, maka ketika itu Allah SWT Muhammad datang malaikat Jibril. Berkejut. Menunjukkan kemuliaan Nabi SAW dan makam Nabi SAW tak sama dengan Nabi-Nabi dulu. Nabi-Nabi dulu nak dapat satu benda yang besar, seperti wahyu besar-besar ke apa ke, peristiwa yang besar-besar berlaku kepada mereka, maka ada Allahumma salli Muhammad itu ada salah satu benda yang orang panggil neutralize pada Nabi-Nabi tersebut, supaya Nabi-Nabi tersebut tidak orang kata boleh tahammul, boleh menanggung beban wahyu ataupun sebagainya. Maka itu dikatakan. Jadi sebab itu dikatakan Nabi SAW pun di Gua Hira dapat Allah SWT Muhammad wahyu tu ketika Nabi SAW pun tak tahu, tiba-tiba datang ketika umur Nabi SAW 40 tahun. Nampak tak? Itu dikatakan. Maka peristiwa Isra' Mi'raj juga berlaku peristiwa pembedahan dada. Ini satu faedah disebut oleh Syed Muhammad Ali Maliki. Jadi pembedahan dada ni berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut dalam kitab sirah, iaitu sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umur muda lagi, ketika umur lebih kurang 4 tahun di Bani Sa'ad, ketika
ketika Halimatus Sa'diyah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun. Yang ketiga, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit menjadi nabi. Yang keempat, itulah yang terakhir, iaitu pada malam Isra wal Mi'raj. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada. Nampak tak siapa yang belah dadanya? Nabi malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, dibantu oleh malaikat Israfil. Malaikat Mikail. Jadi ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, Sayyid Umar Maliki sebut dalam satu faedah, dia kata di sinilah berlaku khawarik adat, benda yang mencari adat yang tidak boleh diukur dengan minda kita, otak kita. Bagaimana membedah dada tersebut tanpa ada alat, tanpa ada apa, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian dikeluarkan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu dalam riwayat Nabi SAW kata fastakhraja qalbi. Dalam riwayat fashaqqa sadri min baini hadi wa hadi. Nabi isyarat daripada dada Nabi sampai ke pusat, dibelah, buka. Fastakhraja qalbi, maka mengeluarkan akan jantung aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayang tuan-tuan buat, ini peristiwa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis itu juga disebutkan, maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimandikan, yakni jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibasuh dengan air Zam-Zam. Dengan air Zam-Zam. Sebab itu ada ulama menyatakan air yang lebih afdal, yang paling afdal setelah air yang keluar daripada tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika satu peperangan, maka keluar air tangan daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu air yang paling mulia ala itlaq. Baik syurga pun tak ada kalahkan, air dalam syurga pun tak ada kalahkan, baik di dunia ni pun tak ada kalahkan. Itu yang pertama, sebab dia nisbah dengan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iaitu air Zam-Zam. Ini disebut oleh Sayyid Muhammad Maliki dalam kitabnya Ar-Rihab Al-Makkah fi Fadail Al-Makkah Al-Mukarramah. Dalam satu kitab dia menyatakan air yang paling afdal setelah air yang keluar daripada tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tak silap saya, Abi Hasan Al-Kahf dalam kitab Tadbirah Sadidah disebutkan yang paling afdal setelah air tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, air Zam-Zam. Maka sebab itu dibasuh dengan air Zam-Zam. Nampak tak? Maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, disebut oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah dengar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril, hadza khattu syaitan minka. Inilah garisan syaitan yang ada di dalam hati kamu. Apa maksud ni? Nampak tak? Disebut Al-Imam Dabdir mengatakan bahawasanya tempat waswas syaitan, itulah tempat waswasnya syaitan. Nampak tak? Lau kana lahu alaihi sabil, kalau ada jalan syaitan itu untuk pergi ke hati Nabi, pada hakikat memang tak mampulah syaitan nak menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Sayyid Muhammad Maliki dia buat tahqiq. Nampak tak? Dia mentahqiqkan, menyatakan bahawasanya Nabi SAW dikeluarkan jantung tersebut itu, dan dikatakan itu khattu syaitan, bukan bermakna tempat dalam hati Nabi SAW itu ada tempat yang iblis ataupun syaitan boleh masuk, boleh was-was. Seumpama macam kita, anak-anak. Kita semua syaitan boleh pergi ke hati kita, boleh sebut. Ada tempat syaitan yang khusus. Dia bisik, kita boleh terikut hawa nafsu kita. Itu kita manusia. Adapun Nabi SAW, kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Arif Billah Sayyid Al-Habib Ali Al-Habshi Simtudura, dia kata dalam satu syair dia kata apa? Dia kata maksud keluarnya daripada tempat syaitan tersebut bukanlah menandakan Nabi SAW itu adanya tempat syaitan yang boleh syaitan was-waskan, tidak. Akan tetapi disebut dalam satu syair, wa ma akhraja amlaku min qalbihi ada walakinnahum zadahu tuhran ala tuhri. Disebut dalam satu syair, dan tidaklah malaikat-malaikat itu mengeluarkan daripada hati baginda Nabi SAW itu daripada kotoran, maksudnya dari tempat was-was syaitan, tidak. Walakinnahum, akan tapi malaikat-malaikat itu keluarkan, walakinnahum zadahu, tetapi mereka itu malaikat nak menambahkan di dalam hati baginda Nabi SAW itu yang sudah suci, tambah lagi suci. Itu dikatakan dalam satu syair Sayyid Habib Ali Al-Habshi Simtudura.
Dan katanya para ulama, ada juga pendapat ulama menyatakan maksud daripada ada tempat was-was syaitan dalam hati baginda Nabi SAW itu artinya nak mencabut perasaan rahmat yang ada pada hati baginda Nabi SAW terhadap syaitan dan iblis wa awanuh, dan juga tentera-tenteranya ataupun kawan-kawannya yang seumpama seperti musuh-musuh Allah, kafir harbi dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bila sebut Nabi SAW ni dia punya rahmat luar biasa. Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tak menghantar engkau kecuali menjadi rahmat kepada sekalian. Jadi Nabi ni rahmat kepada semua. Jadi Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril itu basuh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 kali. Oleh kenapa? Nak cabut rahmat. Itu juga pendapat yang dikatakan para ulama. Jadi adanya berlaku Allahumma salli Muhammad, pembersihan ataupun apa berlakunya akan dibasuhnya jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat fastakhraja qalbi faghasala bima'i zamzam, kata Nabi maka dikeluarkan jantung aku kemudian dibasuh dengan air Zamzam. Nampak tak? Kemudian diambil daripada emas mamlu'a bil iman, yang dipenuhi dengan keimanan, yang ini ditambah dengan iman. Maka di zahir hadis ni juga riwayat ni menyatakan Nabi SAW itu ditambahkan dengan keimanan untuk Nabi SAW itu menghadapi situasi yang dahsyat dan lebih besar lagi, di antaranya perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi SAW nak tempuh, nak naik ke langit dan sebagainya. Maka itu di antaranya disebut oleh Sayyid Al-Maliki. Kemudian ada lagi yang berlaku, iaitu khatam nubuwah. Nampak tak? Iaitu berlaku di Sayyid Al-Maliki, yang berlaku adalah khatam nubuwah, iaitu cop kenabian. Cop kenabian yang dicop di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia hampir kepada kiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Syama'il Muhammadiyah. Jadi ketika itu dicopkan. Maka para ulama menyatakan cop di sini adalah untuk menambahkan lagi saja. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai cop kenabian itu sejak lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Wahab Al-Munabbih, dia kata la yub'asu nabiyan, Nabi la yub'asu Allahu nabiyyan, tidak Allah membangkitkan seorang nabi illa waqad kanat alaihi syamah an-nubuwah. Kata dalam Wahab Al-Munabbih, tidak ada nabi-nabi yang dibangkit oleh Allah kecuali nabi-nabi itu adanya cop kenabian. Nampak tak? Disebut fi yadihi, di tangan kanan mereka. Nabi Musa, Nabi Isa semua tangan kanan. Nampak tak? Illa ayyakuna nabiyana, kecuali pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna syamata, sesungguhnya akan cop kenabian dia itu nampak tak, di antara bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia hampir pada belah kiri jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Muhammad Maliki, ringkasnya menyatakan tuan-tuan dan perempuan, apakah hikmah letak cop kenabian ni? Maksudnya bila diletakkan cop kenabian, Nabi itu mahrus, dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Ini orang yang sudah mendapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga satu kelebihan yang Allah Taala berikan kepada nabi-nabi ini, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya dia adalah nabi yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kalau hari ni nampak tak, kalau kita dapat cop daripada syarikat ni, oh betul lah ni cop ni, apa ni? Cop ni betul ni, sahih. Apa-apa pun sekarang nak kena cop, nak kena apa? Kena sign. Begitulah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang rasmi datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu didatangkan burak. Naiklah burak tuan-tuan dan perempuan. Muhammad. Naiklah burak, dan ketika itu tuan-tuan dan perempuan, kata Sayyid Muhammad Maliki, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara ringkasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah naik dengan sayap para malaikat, bukanlah naik angin seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, bukanlah berlari dan sebagainya, tetapi Nabi SAW dinaikkan burak. Itu oleh kerana untuk memuliakan baginda Nabi SAW. Dan kata beliau, burak ini salah satu nampak tak, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana Muhammad satu binatang yang merupakan binatang tunggangan nabi-nabi terdahulu. Disebut dalam riwayat, tidak ada nabi-nabi kecuali menaiki burak. Jadi ini di antaranya. Dan burak ini salah satu
Allahumma salli ala Muhammad, salah satu binatang yang dianya daripada alam al-ghaib ataupun alam al-barzakh. Nampak tak? Itu dikatakan. Jadi dia bukan daripada alam dunia ni lah. Itu dikatakan. Jadi Nabi SAW naik burak itu kerana untuk dimuliakan. Dan kemudian Nabi SAW naik sampai ke ringkasnya. Maka Nabi SAW sampai beberapa tempat-tempat yang suci. Jadi ini semuanya saya nak sebut secara ringkasnya. Nabi SAW disuruh untuk mengambil berkah daripada tempat-tempat suci. Yang pertama, Nabi SAW sampai ke satu negeri. Naik burak, sampai situ, Malaikat Jibril kata, Ya Muhammad, inzil fasalli. Wahai Muhammad, turun solat. Kemudian naik Farakibah. Bila Nabi SAW naik, maka kata Malaikat Jibril, kamu tahu tak ni tempat apa? Kata Nabi Muhammad, tak tahu. Ini, kata Malaikat Jibril, kamu ni berada di satu tempat Zatun Nakhlah. Satu nakhlah, ardu zatun nakhlah, iaitu tempat yang mempunyai banyak sekali pohon kurmanya. Madinah lah maksudnya. Dan kata Malaikat Jibril alaihissalam, solaita bi Taibah, dalam riwayat kamu solat di Taibah. Taibah. Jadi salah satu nama Allahumma Madinah adalah Taibah. Wa ilaiha muhajirah, dan kata muhajirah, dan kepadanya lah orang-orang akan berhijrah. Ini kamu dan juga umat kamu akan berhijrah sekali di sini. Jadi Nabi SAW berada di kota Mekah. Nabi SAW sebelum berhijrah, itu dikatakan. Kemudian naiklah Nabi SAW pergi satu tempat sampai ke Madian. Dan Madian di situlah adanya pokok Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu berehat di situ kan. Nampak tak? Maka Malaikat Jibril suruh turun solat dekat situ, tuan-tuan dan puan-puan. Maka para ulama kata, tengok tempat duduk Nabi Musa pun suruh ambil berkah. Nampak? Jadi sebab tu kalau kita tengok ada orang ambil daripada minuman orang soleh, tongkat-tongkat orang soleh, ambil barakah daripada jubah-jubah orang soleh. Nampak tak Ustaz? Sebab setiap orang itu, kata Syekh Zani Dalal, likulli muslim lahu nur wa barakah. Setiap orang Islam tu ada nur dan juga berkah dia. Apatah lagi Nabi-Nabi. Jadi ambil tabaruk dengan Nabi, ada dalilnya. Di peristiwa-peristiwa ni semua menyebutkan ada dalilnya. Kemudian Nabi SAW pergi ke Tur Sina, di tempat Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa AS. Malaikat Jibril suruh turun. Maka ketika itu turun solat di situ. Maka kata Malaikat Jibril, kamu tahu tak kamu dekat sini? Kamu kat mana ni? Dia kata, kamu nampak tak kamu sedang berada di tempat Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa. Dan kemudian pergilah Nabi SAW. Nampak tak? Naik burak, sampailah Nabi SAW nampak akan istana-istana yang berada di Syam. Istana-istana Romawi ketika itu. Dan begitu juga sampai satu tempat, maka ketika itu tempat yang dinamakan sebagai Baitul Laham. Nampak tak? Maka habis solat dekat situ, berkah. Maka kemudian Malaikat Jibril tanya, kamu tahu tak kat mana ni wahai Muhammad? Maka kata Nabi Muhammad tak tahu. Kata Malaikat Jibril, inilah Baitul Laham, iaitu solaita bi Baitul Lahmin haitsu wulida Isa. Inilah tempat yang mana dilahirkan Nabi Isa ibn Maryam. Tempat Nabi Isa ibn Maryam pun Nabi SAW berkat. Ini yang berberkat ni siapa? Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad SAW. Kita umat Nabi SAW lagi lah kena ambil berkat. Nabi SAW pun ambil berkat. Ziarah tempat-tempat, benda-benda yang ada asar Nabi-Nabi dulu. Ni ada orang kata bid'ah. Nampak tak? Buat artifak Nabi SAW kan? Dia kata bid'ah kan? Padahal ada sanak-sanaknya yang jenis memang ada artifak yang betul-betul rasmi daripada kerajaan Malaysia dan sebagainya, kerajaan negeri. Wah, betul lah tu. Takkanlah orang-orang maim, jaim ni tak tahu benda tersebut, takkan dia benar-benarkan saja-saja. Mesti ada tunjuk apa sanadnya, bukti ini artifak Nabi SAW. Jangan pandang cikai dengan jabatan-jabatan agama, dengan orang-orang yang bawa tersebut. Semua ada sanad kan? Jadi janganlah kita kata tak boleh ambil berkah. Nabi-Nabi dulu pun Nabi SAW ambil berkah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Nabi SAW melihat. Dan dalam perjalanan Nabi SAW melihat di situ, maka Nabi SAW juga melihat jin. Di antaranya di antaranya jin ifrit. Maka apabila Nabi SAW naik burak,
Maka ketika tu jin ifrit ni dia kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulut dia tu berapi. Nampak tak? Dia nak menyambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ketua jin lah yang paling dahsyat lah, paling besar. Nampak tak? Maka malaikat Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh tuan-tuan dan puan hafal ayat ni ke, doa ni ke, ataupun hafal lah. Kalau lebih baik, iaitu kata malaikat Jibril, nak wahai Muhammad, aku ajar kepada engkau dengan beberapa kalimah, kalau engkau mengatakannya, nampak tak? Maka akan terpadamlah api ifrit ni yang keluar daripada mulut dia. Maka kata Nabi SAW, nak? Bala. Maka kata malaikat Jibril SAW, katakanlah, a'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillahil karim, a'udzubillahi wajhil karim, wa bi kalimatillahi tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'rudu fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnatil lail wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari ila tariqan yatriqu bi khairi ya rahman. Maka dia ajak kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW pun baca, terpadam api tersebut. Pergilah. Nampak tak? Ifrit tersebut tak datang pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW dalam perjalanan tu, ini semua ni perjalanan sebelum sampai Masjidil Aqsa. Nabi SAW, nampak tak? Maka Nabi SAW melihat akan beberapa kaum. Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi SAW perihal yang akan berlaku pada hari kiamat. Kata dalam riwayat disebutkan Nabi SAW melihat ada orang yang mana mereka itu bercucuk tanam. Tapi pada hari kiamat, semua yang mereka cucuk tanam hilang semua belaka. Maka kata Nabi SAW, siapakah mereka ni? Maka malaikat Jibril mengatakan, itulah umat kamu yang berjihad pada jalan Allah. Nampak tak? Bertambah kebaikan dia. Nampak tak? Sehingga 700 lipat kali ganda. Nampak tak? Tetapi Allahumma salli Muhammad wa tudha'afu lahumul hasanah bi 700 dha'f wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Nampak tak? Tapi mereka itu pergi berjihad dalam keadaan Allahumma salli Muhammad mungkin kerana riak dan sebagainya, maka hilang daripada amal-amalan. Nampak tak? Dan ada riwayat sebutkan mereka juga pergi berjihad dalam keadaan ikhlas, maka mereka dilipatkan ganda sehingga 700 lipat kali dia. Bertambah-tambah cucuk tanam mereka dahsyat. Jadi kata malaikat Jibril, inilah umat kamu yang mereka ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, berinfak, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar. Kemudian Nabi SAW melihat lagi akan bauan yang sangat wangi, sampai Nabi SAW bau yang begitu wangi sampai Nabi SAW tanya, wahai Jibril, bauan apa ini? Maka malaikat Jibril mengatakan, inilah bauan daripada Masyitah binti Fir'aun, iaitu tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun dan juga anak-anaknya. Nampak tak? Kata malaikat Jibril SAW ketika dia sedang mensikat kepada kepala anak perempuan Fir'aun ni, tiba-tiba sikat tersebut terjatuh. Apabila terjatuh, dia ambil dengan dia baca Bismillah. Nampak tak? Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, moga-moga Fir'aun itu musnahlah. Maksudnya Fir'aun itu berputus asa, rugilah, hancurlah Fir'aun. Dia baca macam tu. Sampailah anak dia dengar, dia kata, apakah kau mempunyai Tuhan selain bapa tu? Anak dia pun mengaku bapa dia Tuhan. Dia kata, ada, iaitu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan aku adalah Tuhan kamu juga. Jadi panggil Fir'aun, Fir'aun pun seksalah. Cerita tu panjang, ringkasnya, campaklah anak-anaknya itu semua sekali. Dan begitu juga Masyitah. Akhirnya keluarlah bauan wangi. Jadi Nabi SAW bau. Nampak tak? Dan begitu juga Nabi SAW melihat ada di yaumul kiamat, ada perkara-perkara hari kiamat yang Nabi SAW melihat benda yang buruk. Tadi itu Nabi SAW melihat benda yang baik. Dan ada juga Nabi SAW melihat benda yang buruk, di antaranya iaitu diperintahkan satu safi yang Allah SWT Muhammad diperbuat daripada nuhas, daripada tembaga, kemudian dipanaskan, kemudian diperintahkan. Nampak tak? Untuk orang-orang masuk ke dalam itu. Nampak tak? Maka dikatakan itulah orang-orang yang mana mereka itu melakukan dosa-dosa di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW melihat lagi orang-orang yang mereka memecahkan kepala mereka. Nampak tak? Setiap kali mereka dipecahkan kepala, timbul balik mereka, kepala mereka jadi okey balik, sembuh balik. Maka ketika itu dipecahkan semula.
Maka kata malaikat Jibril, itulah di kalangan umat-umat kamu yang memberat-berat solat. Solat lambat-lambatkan. Itu dikatakan. Dan kemudian Nabi SAW melihat lagi, ada orang yang mana, Allahumma salli Muhammad, iaitu mereka itu memakan daripada daging-daging yang busuk. Sedangkan ada daging-daging yang baik, tapi mereka pilih makan daging-daging yang busuk. Maka ketika itu malaikat Jibril SAW mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, itulah umat daripada umat kamu yang mana mereka itu nampak tak adanya isteri, adanya suami, nampak tak, akan tetapi dia tidak mahu melakukan hubungan yang halal, tetapi dia melakukan penzinaan. Jadi mereka makan daripada daging-daging busuk itu tersebut. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang Nabi SAW melihat. Ada juga Nabi SAW melihat umat-umat Nabi SAW yang mereka itu berenang di sungai yang dipenuhi dengan darah. Nampak tak? Dan mereka itu makan daripada batu-batu api neraka. Maka Nabi SAW tanya oleh Jibril, siapakah mereka? Maka dikatakan, inilah perumpamaan orang-orang yang umat kamu makan daripada harta-harta riba. Dan ada juga Nabi SAW melihat mereka dipotong lidah mereka, bibir mereka dengan daripada gunting daripada api neraka. Nampak tak? Setiap kali lidah mereka okey balik, kemudian digunting balik. Maka Nabi SAW tanya, siapakah mereka? Maka malaikat Jibril SAW mengatakan, mereka lah khutaba'ul fitnah. Mereka orang yang pandai khutbah, tetapi membawa fitnah. Yang ini ulama-ulama sub yang tak beramal dengan ilmunya. Kata malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, yaqulun ma la yaf'al. Mereka itu mengatakan tetapi mereka tak amal. Ini di antaranya yang Nabi SAW sebut, dan banyak sekali dalam hadis membicarakan Nabi SAW melihat peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi ini dikatakan peristiwa-peristiwa yang berlaku daripada perjalanan Isra. Jadi insya-Allah taala kita akan baca yang saya buat ringkas ni, tuan-tuan dan puan, ringkasannya daripada kitab Sayyid Muhammad Malik ini nanti pada minggu depan. Insya-Allah taala pada khususlah tuan-tuan dan puan, kita stop sekejap untuk kita ambil ibrah perjalanan Isra al-Mi'raj itu dan juga hikmah-hikmahnya. Dan saya akan sambung tuan-tuan dan puan, insya-Allah peristiwa-peristiwa yang Nabi SAW melihat, dan setiap hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ahli ulama daripada peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah pelik Ustaz, Isra Mi'raj dah habis dah minggu depan. Tak apa. Orang yang cinta pada Nabi SAW ni, dia tak ada hak waktu. Dia tak ada kata, dah habis mau maulid, jangan buat maulid. Habis Isra Mi'raj, dah habis buat Isra Mi'raj, tak payah baca Isra Mi'raj lagi. Orang yang cinta pada Nabi SAW, kalau boleh nak baca setiap apa pun yang berkenaan dengan Nabi SAW setiap hari tak macam ni. Itu dikatakan. Jadi bila kita baca ni, Nabi SAW gembira. Sebab peristiwa Isra Mi'raj ni, kata para ulama, adalah peristiwa yang sangat-sangat Nabi SAW gembira. Salah satu kegembiraan yang Allah gembirakan Nabi SAW setelah Nabi SAW melalui tahun kesedihan. Jadi sebab tu kalau kita baca kisah-kisah Nabi tak suka ke? Nabi suka lah. Dan jadi insya-Allah taala minggu depan kita sambung bagaimana perjalanan lagi Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian kita akan sambung bagaimana Nabi SAW naik ke langit dan apa peristiwa yang berlaku di langit. Insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita mahabbah, insya-Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan cinta dan kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu saja, sebab nanti kita akan bertemu pada malam Isra Mi'raj, tuan-tuan dan puan, satu amalan jangan lupa kita disunatkan untuk kita memperbanyakkan baca, iaitu baqiyatus solihat. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini amalan ni diijazahkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya cakap ni awal-awal dulu sebab nanti pada hari Khamis amalkan, bacalah sebanyak mungkin baqiyatus solihat. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sebab malaikat ketika Nabi SAW naik ke langit ketujuh tu, maka malaikat Nabi Ibrahim AS itu mengatakan, wahai Nabi Muhammad, sampaikan salam aku kepada umat kami. Beritahu kepada mereka bahawasanya dalam syurga ni banyak lagi ruang-ruang, tempat-tempat untuk dicucuk tanam padanya. Dan ketahuilah bahawasanya
tumbuhan-tumbuhan untuk menanam pokok ini dengan kalimah, iaitu dengan doa ataupun dengan zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadi para ulama di antaranya Al-Imam Sirajuddin Dimashqi dalam kitabnya Haul Isra wal Mi'raj menyatakan, aku perbanyakkan kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir itu sebanyak yang mungkin. Ada ulama buat sampai 1000, ada ulama buat sampai 5000. Jadi kemampuan apa yang kita buat, apalah bertasbih kepada Allah sebanyak yang mungkin. Wallahu ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين رب العالمين.